السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulakan pagi kita dengan merafakkan kesyukuran setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaannya, khususnya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dan buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurniakan taufik dan hidayahnya kepada kita, khususnya dalam menerangkan hati-hati kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-161 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang bermaksud, dan tiadalah patut bagi seseorang nabi itu disangkakan berkhianat, yakni menggelapkan harta rampasan perang. Dan sesiapa yang berkhianat, yakni menggelapkan sesuatu, ia akan bawa bersama pada hari kiamat kelak apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap seorang akan disempurnakan balasan bagi apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun balasannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita lihat serba sedikit di muqaddimah ayat ini tentang sababun nuzul atau sebab penurunan ayat ini. Dan ayat ini adalah dalam menceritakan kisah peperangan Uhud, dan ayat ini mengandungi hikmah yang besar dan merupakan suatu didikan Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian orang-orang yang beriman, memberikan amaran kepada mereka daripada bersikap khianat, dan itu menunjukkan suatu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah golongan ataupun kumpulan tentera-tentera pemanah yang telah meninggalkan posisi mereka yang merupakan suatu pelanggaran terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sikap itu adalah didorong ataupun mereka terdorong melakukan pelanggaran itu disebabkan kebimbangan mereka tidak akan beroleh harta rampasan perang, ataupun mereka bimbang harta rampasan itu akan dimonopoli oleh sahabat-sahabat yang lain, lalu mereka melakukan apa yang telah berlaku itu. Dan telah diriwayatkan dalam tafsir Al-Alusi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kumpulan tentera pemanah tersebut, yang bermaksud, adakah kamu semua menyangka bahawa kami akan melakukan khianat atau melakukan ghulul? Adakah kamu menyangka bahawa kami tidak akan membahagikan ia kepada kamu? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis telah menyebutkan larangan terhadap ghulul ini. Dan berdasarkan hadis-hadis tersebut, jumhur ulama berpandangan bahawa orang yang melakukan ghulul ini akan datang pada hari kiamat membawa barang-barang atau harta-harta yang telah ia gelapkan, yang telah ia curi itu. Dan ini merupakan pandangan jumhur ulama kerana zahir nas yang menyatakan demikian secara zahir menyokong pandangan itu, dan tidak ada apa-apa perkara yang boleh menyebabkan kita terpaksa untuk memahami hadis-hadis atau ayat Quran, termasuklah
pada frasa wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah tersebut dengan makna yang tersirat. Sementara sebagian ulama lain pula mengatakan bahawa orang yang melakukan ghulul tadi akan membawa barang ataupun harta yang ia curi itu pada hari kiamat, bukan bermaksud membawa harta itu, tetapi ia merupakan suatu majaz, suatu simbolik, yang mana ia akan membawa dosa yang merupakan kesan daripada perbuatan pengkhianatan yang dilakukan itu. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang merupakan antara ulama atau ahli tafsir yang memahami bahawa ayat ini hendaklah dipaham secara zahirnya, iaitu orang yang melakukan khianat atau melakukan ghulul, yang menggelapkan harta rampasan perang ini, akan membawa barangan ataupun harta yang dirampas ataupun yang dicuri itu pada hari kiamat. Disebutkan ayati bima hamilan ya'ti bihi hamilan lah ala dhahrih, ia akan datang pada hari kiamat membawa harta tersebut di atas belakangnya dan bahunya dengan penuh azab, dengan penuh seksa dan beratnya, serta suaranya yang akan keluar daripada mulutnya yang terseksa itu, dan akan datang dalam bentuk yang penuh pengkhianatan dan disaksikan oleh semua manusia yang ada di padang mahsyar itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan pula tentang balasan yang akan diberikan kepada orang yang khianat. Setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan sebelum ini dengan firman-Nya, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Bermaksud kemudiannya setiap jiwa atau setiap orang akan diberikan balasan pada hari kiamat berdasarkan apa yang ia usahakan, sama ada baik ataupun sebaliknya, dengan balasan yang sempurna, dengan balasan yang cukup, tidak terkurang walau sedikit pun, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana yang menjadi hakimnya, yang menjadi penjatuh hukumannya ialah Allah Subhanahu wa taala, ahkamul hakimin, tidak akan menzalimi sesiapa pun dalam kalangan makhluknya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang ini merupakan balasan yang Allah Ta'ala berikan. Adapun yang sebelum ini adalah gambaran yang berlaku sebelum dibalas. Bermaksud Allah akan mendedahkan, akan memperlihatkan keadaan orang yang khianat ini dengan suatu keadaan yang sangat menyedihkan, dan akan menjadikan ia malu semalu-malunya, seaib-aibnya di hadapan sekalian manusia nanti. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam menafikan kezaliman daripada zatnya, seperti mana firman Allah dalam ayat yang seterusnya, ayat 162 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Yang bermaksud, adakah orang yang menurut keridaan Allah itu sama seperti orang yang kesudahannya mendapat kemurkaan daripada Allah, sedang tempat kembalinya ialah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah menyatakan dalam ayat ini, sesungguhnya barang siapa yang memastikan dirinya sentiasa istiqamah mentaati segala perintah Allah, sentiasa mencari perkara-perkara yang mendatangkan redha Allah, dan sentiasa meninggalkan segala yang dilarang Allah, sama ada berbentuk pengkhianatan tadi atau maksiat dan jenayah yang lain-lain. Allah menyatakan, adakah golongan ini sama dan serupa seperti atau seumpama orang yang lakukan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, orang yang kembali kepada Allah dengan kemurkaan Allah disebabkan pengkhianatannya, disebabkan dosa dan maksiat yang dilakukannya, sama ada berupa
percakapan, perkataan maupun perbuatan. Bermaksud ini adalah suatu penafian. Tidak akan sama, tidak akan serupa sama sekali antara kedua jenis manusia ini. Untuk menjelaskan bahawa sesungguhnya orang yang baik tidak serupa dengan orang yang jahat. Orang yang amanah tidak serupa, tidak sama dengan orang yang melakukan khianat. Dan ini merupakan atau membuktikan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan sama sekali kezaliman di pihak Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama, Allah ingin memberitahu kepada kita dan menegaskan kepada kita bahawa Allah sentiasa akan membezakan dan tidak akan menyamaratakan antara orang yang mulia atau orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Dan ia suatu yang sangat logik dan tidak bertentangan pada sudut pemikiran dan kefahaman manusia yang berakal. Bermaksud sekiranya atau sesiapa pun yang berakal jika ditanya tentang hal itu akan bersetuju bahawa tidak akan sama antara orang yang mencari keridaan Allah dengan orang yang kembali kepada Allah dengan kemurkaan Allah disebabkan kekufurannya ataupun kefasikannya. Dan dalam Al-Quran banyak ayat yang menyatakan hal yang seperti ini, seperti mana dalam Al-Quran dalam surah As-Sajdah ayat 18 Allah berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Adakah sama orang-orang yang beriman seperti orang yang fasik? Mereka tidak sama. Dan juga dalam surah Sad ayat yang ke-28 Allah berfirman, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard. Adakah sama kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal salih itu sama seperti orang yang melakukan kerosakan di muka bumi? Maka ayat-ayat seumpama ini jelas menyatakan kepada kita maksud yang sama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Allah menyatakan dalam ayat ini, wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Kemurkaan Allah terhadap orang yang melakukan pengkhianatan atau al-ghulul tadi, dan apa juga pelanggaran terhadap perintah Allah, balasannya ialah jahannam. Orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan ia dimurkai Allah disebabkan kekufurannya atau kefasikannya atau pengkhianatannya, tidak ada tempat yang sesuai untuknya di akhirat nanti melainkan neraka jahannam. Dan neraka jahannam itu merupakan seburuk-buruk destinasi untuk dituju oleh manusia, seburuk-buruk tempat pengakhiran hidup manusia. Maka dengan itu kita sama-samalah mengambil pengajaran bahawa apa juga yang kita lakukan pasti mempunyai implikasinya di akhirat kelak. Maka sama-samalah kita menjadi hamba-hamba Allah yang menjadikan kehidupan kita sentiasa dalam keadaan lurus dan betul mengikut kehendak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.